سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وإلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح الشيخ محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي يسر ولا تعسر، ربي امتمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بحكمتك فتوح العارفين وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Hilmi Asy-Syafi'i hafizahullah ta'ala, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pagi ini kita bertemu semula dalam majlis ilmu kelas duha setelah rasa-rasa macam 2 bulan juga, ya, kerana PKP saya tak datang ke sini, dan malam ni pagi ni kita sambung balik risalah yang kita photostat hari itu pada muka surat yang ke-12, ya. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketahuilah bahawa qada, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, ada 4 jenis. Baik, kita membicarakan sekarang ini pada masalah iradat, yakni ketentuan dan kehendak Allah. Imam Al-Ghazali membahagikan ketetapan Allah ataupun qada Allah dalam 4 jenis. Pertama, ketetapan taat, yakni ketentuan ketaatan. Jadi seorang yang mendapat ketetapan ketaatan sangat-sangatlah wajib bersyukur, kerana dia dipilih dan ditentu oleh Allah sejak azali. Yang keduanya, ketetapan maksiat. Na'udzubillahi min zalik. Kita minta berlindung dengan Allah daripada perkara ini. Ketetapan maksiat ini juga ditentukan oleh Allah, dipilih oleh Allah. Mesti ada hikmahnya, ya. Tidak ada satu yang berlaku ke atas hamba melainkan semuanya dengan kehendak qada dan qadar Allah. Baik. Yang ketiganya,
ketetapan nikmat. Ya, maknanya Allah memberikan kepadanya habuan-habuan nikmat yang berterusan. Ini juga berlaku kepada kita. Dan yang keempatnya, ketetapan berupa kesulitan dan kesukaran. Di sinilah yang kita juga sedang menghadapi sekarang ini. Ya, dari segi COVID-19 ataupun apa-apa saja kesulitan dan kesukaran, semuanya ditetapkan oleh Allah. Cuma di dalam kitab ini Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala nak menekankan kepada kita, setelah kita tahu bahawa ini ketetapan Allah, bagaimanakah cara kita nak bertindak. Ini yang penting. Sebab qada kita tak boleh nak elak dah. Itu ketetapan dari Allah. Cuma usaha dan ikhtiar itu hak kita, hak hamba. Macam mana kita nak berikhtiar dan nak berusaha menghadapi semua ketetapan ini? Jadi Imam Ghazali akan menghuraikan satu persatu. Pandangan yang lurus, kata Imam Ghazali, maknanya pandangan, penglihatan yang lurus, yakni penglihatan yang betul dalam menyingkap ketetapan Allah, yakni dalam kita nak bersikap ataupun dalam kita nak bertindak dengan ketetapan Allah tersebut tadi adalah contoh yang pertama, apabila seseorang ditentukan melakukan ketaatan, ya, seseorang itu telah dikehendaki oleh Allah dan ditentukan kepadanya dapat melaksanakan ketaatan, maka dia harus menyikapnya, dia harus bertindak, dia harus bersikap dengan bersungguh-sungguh dan keikhlasan. Itu tindakan kita. Kerana ketetapan taat ini adalah datang dari Allah. Tak ada siapa yang boleh bagi melainkan dari Allah sahaja. Inilah yang dia panggil taufik, kekuatan itu. Sehingga apabila kita bersikap dengan bersungguh-sungguh menjaga ketaatan dan keikhlasan pula, dimuliakan, yakni akan dimuliakan oleh Allah dengan taufik dan hidayah. Bila kita duduk di atas ketaatan yang Allah beri, kita terima dengan kesyukuran, kita jaga dengan istiqamah, kita lebih-lebihkan, ya, dengan memberi penekanan kepada kualitinya, kepada kuantitinya, maka nescaya orang-orang ini akan dimuliakan Allah, ditambahkan dengan nikmat ketaatan ini dengan diberikan taufik dan hidayah. Ini berlandaskan kepada firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-69, yang bermaksud Allah berfirman, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ini janji Allah. Jadi kita ni dah diberikan nikmat oleh Allah, jadi kita jenis orang taat. Kemudian kita bersungguh-sungguh menjaga ketaatan. Pulut, ya, waktu dalam keadaan begini ni, banyak halangan-halangan begini, halangan ekonomi, halangan kesihatan, halangan perjalanan, macam-macam. Tapi kita istiqamah juga nak jaga, ya. Macam Ustaz tu cerita tadi, nak sembahyang Jumaat ni rata masjid terpaksa pindah.
sebab tak mau tinggal sembahyang tu. Maka itulah, ya, Allah akan tambahkan lagi kepada orang yang menjaga ketaatan itu dengan taufik dan hidayah. Syarat dia, kalau tengok di sini, bersungguh-sungguh dalam menjaga ketaatan. Baik, apabila kita sebut ketaatan ini, maknanya ada dua perkara yang ada berkaitan dengan kita. Pertama, taat segala perkara yang disuruh oleh Allah. Yang disuruh oleh Allah, ada yang disuruh cara putus, tak boleh tinggal. Ini dia panggil wajib, fardu. Ini tak boleh tinggal langsung. Yang keduanya disuruh oleh Allah tapi tak putus. Ini dia panggil sunat. Maka siapa yang melaksanakannya merupakan orang yang pandai mencari keuntungan di akhirat. Karena yang sunat-sunat ini adalah tawaran keuntungan daripada Allah. Jadi yang seterusnya, bila kita sebut kata taat, bukan takat patuh kepada suruhan Allah, buat yang wajib, jaga pula yang sunat-sunat, tapi kita juga patuh dan taat kepada Allah, meninggalkan segala yang ditegah oleh Allah. Itu ketaatan. Ditegah oleh Allah ada tegah putus, yakni haram. Kita menjauhinya sungguh-sungguh. Dan yang kedua, tegah tidak putus, yakni makruh, yakni perkara yang dibenci oleh Allah pun kita tinggalkan kerana nak membesarkan hukum Allah ini. Walaupun membuat yang makruh tidak berdosa, tetapi nak menunjukkan bersungguh-sungguh kita taat, kita berusaha sekadar kemampuan kita. Baik, dalam masalah ketaatan ini, kita balik kepada perkara agama. Jadi dalam kitab-kitab akidah yang kita belajar, kalau kitab dia panggil yang kita mengaji di sinilah, ya, seperti kitab Faridah, ada disebutkan di situ bahawa agama ini terkandung padanya 3 perkara yang besar. Pertamanya dia sebut Islam, keduanya iman, ketiganya ihsan. Tak sempurna agama tanpa ada kesemua 3 perkara ini. Maknanya kita wajib belajar mengetahui apa itu agama, baru kita boleh taat dan patuh kepada perkara-perkara agama. Jadi kita bersyukur kerana Allah jadikan kita ini orang yang jenis nak belajar, nak kutip pengetahuan perkara apa yang sebenarnya diwajibkan oleh Allah dalam hal keimanan. Seperti disebutkan, wajib kenal Allah, wajib kenal Rasul, wajib kenal rukun iman, wajib percaya dan i'tiqad. Jadi maknanya kita patuh, kita belajar sampai kita kenal cara tafsil, ya, walaupun dengan dalil-dalil ijmali, tapi syarat-syarat sudah ditetapkan oleh ulama, kita ikut pada masalah akidah sehingga kita dapat mengenal Allah, dapat mengenal Rasul. Inilah semuanya perkara yang menjadi asas agama kita. Jadi kita patuh, kita belajar, kita pegang, kita yakini. Begitu pula dalam masalah Islam, dalam masalah ibadat yang zahir. Ibadat yang zahir ni seperti solat, puasa, zakat, haji, dan juga perkara muamalat, jual beli, perjanjian, pinjam meminjam dan sebagainya. Begitu juga soal nikah kahwin
Begitu juga dalam hal-hal memastikan hukum hakam Allah di atas muka bumi ini dapat dilaksanakan. Kita ada bekerja ke arah itu, termasuklah dalam dakwah dan sebagainya. Maka kita tahu apa hukum hakamnya dan kita menyertainya. Maka di situ kita duduk di dalam ketaatan bahagian Islam pula. Dan yang ketiga, ketaatan pada ihsan, yakni amalan hati. Tak cukup dengan zahir. Allah suruh kita jaga dalaman kita, hati kita, akhlak kita, sopan kita, tata tertib kita. Menjaga hati ini tuntutannya sama seperti menjaga ibadat zahir, sembahyang, puasa. Kerana dia datang dari Tuhan yang satu dan disebutkan di dalam kitab yang satu, yakni Al-Quran. Kadang-kadang kerana tidak ada ilmu, kita tak ambil bercara bab ni, sehingga ulama-ulama mengatakan wajib fardu ain kita kena belajar akan ilmu tasawuf. Kerana ilmu tasawuf ini sebahagian daripada agama. Nak jaga hati kita. Kalau amalan-amalan zahir banyak sekalipun, tetapi kita tak jaga amalan hati, maka amalan-amalan hati jadi penyakit kepada hati, menyebabkan rosak binasa yang zahir itu. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kita jaga hati daripada hasad dengki. Kerana hasad dengki ini kalau tak dijaga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab, atau kama qala, maksudnya lebih kurang, hasad dengki apabila ada pada seseorang itu, dia akan memakan segala pahala kebajikan yang dia kutip daripada ibadat dia selama ini, sebagaimana api memakan akan kayu-kayu yang kering. Na'udzubillah. Maknanya itu kita kiaslah dengan segala ibadat yang lain. Jadi syukur, tengok bulletin kita ni cantik, ya, hebat ni, tahniah kepada sidang redaksi dia, ya, pulun depa. Jadi maknanya di sini disebutkan satu pendekatan pengajian ala pondok. Ni, bila kata pengajian ala pondok, dia mesti ada tauhid, usuluddin, dia mesti ada fiqh, dia mesti ada tasawuf. Dilengkapkan lagi kita dengan mengenali akan Al-Quran, tafsirnya dan sebagainya. Jadi pengajian pondok ada semua macam tu, dan kita pun duduk di sini pun dapat habuan tu. Alhamdulillah, kita datang dengan niat begini, insya-Allah kita dapat keberkatan akan ilmu-ilmu pondok. Sebelum saya datang tadi, ada rombongan daripada satu jawatan kuasa pondok yang nak buka di sebelah Pendang, mai jumpa di rumah tu pun dia nak lajak. Saya kata tak boleh ni, pasal mereka dah panggil tani ni pukul 10. Kalau ikut mereka tu nak tanya macam-macam lagi. Ya, bukan kita pakar dalam ni, tapi kita di antara awal sikit pada mereka lah. Pondok kita dah 10 tahun dah. Jadi mereka nak buka. Apa dia punya prosedur tu dia nak kena tanya. Ya, hak tersurat pun ada, hak tak tersurat pun ada. Hak tak tersurat ni payah, pasal hak ni mesti menempuhi dengan pengalaman. Kena pelajar, kena waris, kena guru. Itu ya. Itu dia kena pelan-pelan dan kena menghadapi dengan sabar. Jaga pondok ni pun di antara perkara yang diberikan oleh Allah dengan taufik, dengan hidayat. Kalau kita boleh istiqamah, sabar, kita juga macam Imam Ghazali kata, insya-Allah lanahdiyannahum subulana, nescaya Allah Taala akan tambah lagi taufik dan hidayah. Baik.
Jadi apabila kita sebut ketaatan tadi meliputi seluruh bidang agama, kita tahu kita jaga iman, kita jaga Islam, kita jaga ihsan kita, akhlak kita dengan baik, ya, barulah Allah akan tambah-tambah. Kalau kita baca kitab tasawuf, lebih-lebih lagi kitab yang banyak dikarang oleh Baba Khairul Anwar kita, hafizahullah ta'ala, ya. Jadi di dalam kitab itu pendekatan ulama-ulama tasawuf menyebutkan dalam makna wallazi najahadu fina lanahdiyannahum subulana, mereka-mereka yang bersungguh-sungguh fina pada jalan kami. Maka di sini ulama-ulama al-mutasawuf mereka mengatakan mereka yang bersungguh-sungguh melawan akan hawa nafsu. Orang yang bersungguh-sungguh lawan hawa nafsu. Kerana apa? Allah sendiri sebut, ya, bahawa di dalam Al-Quran Allah sebut wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi ghafurur rahim. Maksudnya ayat ini iaitu dalam surah Yusuf. Maksudnya pengakuan Nabi Yusuf, Allah ceritakan di dalam surah Yusuf. Dan aku tidak membebaskan diriku daripada kesalahan. Maknanya aku ni tak dapat nak menyucikan diri aku daripada kejahatan ni. Ini pengakuan merendah diri. Bukan rasul-rasul nabi-nabi buat dosa dah. Mereka berkata ini sebagai merendah diri kepada Allah. Mereka memohon pertolongan Allah. Mereka memohon bantuan dari Allah. Kerana kata mereka sesungguhnya nafsu ini sentiasa mengajak kepada kejahatan, melainkan nafsu yang dikasih dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya kalau dalam kitab-kitab tasawuf kita bersungguh-sungguh menjaga diri kita, menjaga hawa nafsu kita. Kerana hawa nafsu kita setiap masa duk tarik kita nak buat hal tak elok. Dia nak hak lebih-lebih. Padahal hak lebih-lebih itu mudarat. Kadang-kadang dia nak tarik kita supaya lebih-lebih. Kadang-kadang hak lebih-lebih itu dosa. Maka kita harus menjaga bersungguh-sungguh lawan dengan hawa nafsu. Sebab apa kena sungguh-sungguh lawan hawa nafsu? Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan dalam sebuah hadis ketika menyambut kepulangan sahabat-sahabat daripada medan perang. Apa Nabi kata? Nabi kata, qadimtum minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Qila, bertanya sahabat-sahabat, ma jihadul akbar ya Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jihadun nafs. Maksud hadis ini, ketika Nabi SAW menyambut kepulangan sahabat-sahabat dia yang terakhir, Nabi dah pindah tapi balik. Ini puak-puak peninjau ni. Puak peninjau dia tak boleh balik sekali sebab dia kena tengok pastikan semua dah habis musuh-musuh, tak ada lagi ancaman baru dia balik. Nabi kata, selamat pulang kamu semua daripada satu jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Sahabat terkejut. Dekat-dekat nak mati pergi perang tadi, Rasulullah kata jihad kecil apa ni? Jadi dia tanya, ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apa jihad yang lebih besar? Nabi jawab, jihadun nafsi. Jihadun nafsi maknanya jihad melawan hawa nafsu.
Ini lebih besar daripada pergi peperangan. Kadang-kadang yang pergi peperangan pun kalau tak jaga hawa nafsu, dia boleh merosakkan akidah. Jadi kena jaga sungguh, kena betul-betul mujahadah dalam lawan hawa nafsu. Kalau kita ingat balik bagaimana dalam kitab-kitab yang menceritakan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah menciptakan akal dan Allah menciptakan nafsu. Allah macam seolah menyeru kepada akal, ya akal, ikhbil alayya, mai menghadap aku. Tunduk akal kepada Allah. Allah tanya, man anta wa man ana. Hang siapa, aku siapa? Apa akal jawab? Akal kata, anta rabbi wa ana abdun dha'ifun. Engkau adalah Tuhanku dan aku ini hamba-Mu yang dhaif. Masya Allah. Allah memuji akal. Engkau makhluk yang beradab, yang kenal akan Tuhan engkau, dan engkau kenal diri engkau. Maka apabila siap Allah membuat nafsu pula, Allah panggil nafsu, ikhbir alayya, dia buat tak heran dia, buat dia. Ni maknanya nafsu ni sebelum masuk dalam tubuh kita, dia buat perangai dah. Allah tanya dia, dan dia buat tak tahu pun tak apalah. Allah tanya, man anta wa man ana, hang siapa, aku siapa? Nafsu jawab, ana, anta. Ui, kasar. Aku, hang. Allah ambil hawa nafsu ni, letak dia 100 tahun dalam neraka yang panas. Keluar 100 tahun, tanya lagi, tanya balik, man anta wa man ana. Anta, ana. Tu dia. Angkat nafsu, letak di dalam neraka yang paling sejuk. Sejuk ni bukan sejuk macam kita ni. Yang orang biasa duduk luar negeri, dia tahulah kan. Yang minus berapa, 7, 8 ke bawah lagi tu. Yang sejuk sangat-sangat tu. Ni paling sejuk neraka ni, nisbah dengan dunia 7-80 kali ganda. Nampak? Letak di situ, angkat lepas 100 tahun, tanya dia, man anta wa man ana. Ana, anta. Oh, ni nafsu. Sehinggalah Allah meletakkan nafsu ini ke dalam an-narul ju', neraka lapar. Yang duduk dalam ni semua tak ada makanan, tak ada apa-apa. Neraka lapar. Cukup 100 tahun, angkat balik, tanya dia, man anta wa man ana. Dia jawab, anta rabbi wa ana abdun dha'ifun. Nampak? Dia rasa sedap. Pasal apa? Sebab dikuncikan kekuatan hawa nafsu ni daripada makan minum. Hak ni dia kalah. Panas dia boleh tahan, sejuk dia boleh tahan, makan dia tak boleh. Ini. Maka di antara hikmah Allah memperwajibkan kita dengan puasa di bulan Ramadan, nak mendidik hawa nafsu di siang hari supaya dapat merasai kelaparan, kedahagaan, kesusahan itu. Ya. Maka sebelah malam pula, ya, boleh berbuka dan meningkatkan amal ibadat. Dan barang siapa dapat melaksanakan dengan baik, Ramadan menjadi madrasah, sekolah bagi dimasukkan hawa nafsu. Setahun sekali dah cukup masuk sekolah,
keluar graduate sekolah tu, dia reti mengenal Tuhan dan mengenal Tuhan dia dah. Dia boleh patuh dah. Itu di antara sebab-sebab itu. Jadi sekarang bila kita sebut di dalam ayat ini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, Allah sebut mereka-mereka yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, yakni bersungguh-sungguh lawan hawa nafsu supaya sentiasa berada di jalan Allah dan jalan Rasul. Lanahdiyannahum subulana, nescaya kami akan menunjukkan, menghidayatkan kepada mereka jalan-jalan kami. Apa jalan-jalan kami? Inilah yang disebutkan ma'rifah dan hakikat. Kalau kita baca dalam ilmu tasawuf, kita duk mengaji di sini. Kalau kita mengaji ilmu tauhid, kita nak kenal Allah, itu dia panggil ma'rifah yang ammah, ma'rifah yang umum. Ini fardu ain. Tetapi matlamat kita nak kenal Allah, kita akan sampai mengenal Allah itu dengan ma'rifah yang khassah. Ini kena kita memperbanyakkan, menjaga hati kita, memperbanyakkan lawan hawa nafsu kita, memperbanyakkan pengajian-pengajian ilmu tasawuf, mendamping diri dengan ahli-ahli sufi, dengan ulama-ulama, dengan masyayikh yang boleh menunjukkan kepada kita jalan-jalan hati yang elok. Maka insya-Allah kita akan sampai ke makam makrifah yang khassah, yang khusus. Di sinilah Allah akan jadikan kita duk nampak Allah saja. Nampak? Tak nampak asbab-asbab, tak nampak hal lain dah. Semua duk nampak Allah dengan makna dia panggil wahdatul af'al. Apa yang berlaku dari Allah, elok tak elok Allah. Jadi dia sampai tangga itu sehingga dia nampak yang lain tu fana belaka. Itu makam fana. Itu dalam ilmu tasawuf. Maknanya kita nampak yang lain, tetapi di belakang yang lain itu ada Allah. Ya, jadi maksudnya dah sejiwa, dah sebati dengan dia dah. Jadi mudah-mudahan Allah tunjukkan kepada kita jalan makrifah ini, jalan hakikat ini. Maka orang yang sudah menjalani jalan ini, insya-Allah dia sudah masuk dalam trek yang selamat dah. Masuk dalam perjalanan yang selamat, jalan Allah dan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang ditunjukkan oleh Allah dan jalan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yakni orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan dan agama, maka sungguh Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka untuk melakukan hal tersebut. Kita main mengaji, kita bersungguh-sungguh main mengaji, bawa kitab, bawa siap apa-apa yang ada tu. Memang tabiatnya main sungguh. Masuk di sini niat langsung. Ya, nak mengaji ni kerana Allah, bagi tumpuan kepada kitab. Sebab kata guru kita dapat keberkatan mengaji, kita ikut kaedah Nabi SAW mengaji kepada gurunya Malaikat Jibril alaihissalam. Macam mana Nabi mendapatkan ilmu daripada Malaikat Jibril? Jadi kata guru kita, dia kena ada 3 cara. Pertama, dia sebutkan kaedah kitab dengan kitab. Macam kita nak mengaji, nak dapat keberkatan, guru kita sini buka kitab. Hak ni kita pun sama buka kitab ini. Selalu kami duk baca dekat pondok. Ni guru baca kitab ni, puak nu buka komik. Duk tengok buka tapi tak sama, tak ada keberkatan. Guru buka muka surat ni, dia buka muka surat tu. Kitab dengan kitab. Yang kedua, muka dengan muka. Bagaimana Nabi SAW talaqi kepada Malaikat Jibril, bukan sekadar berdepan, lutut bertemu dengan lutut lagi. Talaqi tu. Ya, kita muka dengan muka. Guru menghadap murid, murid semuanya tidak selindung kepada menghadap guru. Tambah pula yang duduk kat depan ni setia begini,
masuk di dalam kepala guru-guru kita dalam munajat mereka tengah-tengah malam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia minta hak mana dia terbayang tu, bukan takat nama-nama, sekali dengan rupa-rupa dia minta, ya Allah, ampuni dosa mereka, hidayatkan mereka, berikan mereka taufik. Itu. Jangan pula main duduk selindung, ya, main duduk sembunyi. Kalau main masjid dia duduk di luar, tak duduk dalam. Itu miss lah dari segi pengetahuan guru, pengenalan guru. Dua, muka dengan muka. Yang ketiga, hati dengan hati. Ini kena jaga. Sebab hati guru dengan murid sangat cantik. Maknanya tak ada beza di antara guru bagi murid-muridnya. Malah hati guru kalau boleh nak anak murid lebih alim daripada dia. Dia seronok, dia akan merasa bahagia. Itu. Maka begitulah kehendaknya murid dengan guru. Kalau ada di kalangan murid yang kata hak ni tak best ni, hak tadi best ke, ataupun sebaliknya, ataupun ada perasaan prasangka kepada guru, maka tak cukup komplit yang tiga sebab menjadikan ilmu penuh barakah, ya. Sebab di dalam ta'lim, pelita penuntut, ya, saya rasa satu hari kena buka kitab pelita penuntut di sini baru jadi pengajian ala pondok. Kalau tak ada adab pelita penuntut, kita tak tahu macam mana nak beradab dengan guru, macam mana nak beradab dengan sama-sama kawan ngaji, macam mana nak beradab dengan kitab. Semua keberkatan itu terhasil daripada adab-adab kita semasa kita menuntut ilmu. InsyaAllah bila kita ada mengaji ta'lim, ambil yang Melayu pelita penuntut, InsyaAllah kita sangat beradab dengan guru. Kita nak lalu depan guru pun kita tak akan lalu begitu. Kalau boleh pusing kok jauh Kalau terpaksa juga dengan tangan dengan rendah, Allahu Akbar. Ya, ini kemuliaan kepada guru menjadi asbab kita, orang kata, keberkatan ilmu dia. Itu pun insya-Allah ke depan mungkin pihak penganjur akan tambah satu kitab ni. Dia jadi pondok betul lah. Masuk satu lagi adab menuntut ilmu, ya. Baik. Itu jadi kata Imam Ghazali, pertaatan mesti berserta dengan ikhlas. Kalau dah buat banyak tapi ikhlas tak ada, tak diterima pula oleh Allah. Apa makna ikhlas? Ikhlas ini maknanya buat ibadat itu semata-mata mencari redha Allah. Tak ada hati nak dapat pautan manusia, hati tak pernah minta duit kupang, hati tak pernah minta akan pangkat dan ganjaran-ganjaran makhluk. Mestilah kena dengan ikhlas. Dalam kitab ni pun dia ada sebut bahawa kita kena taat, bersungguh-sungguh, kemudian ikhlas. Jadi bersungguh-sungguh ni, pernahlah dulu ketika kami mula masuk ke pondok, mengaji pondok ni berat. Bukan persiapa. Kadang kalau mengaji jenis tu, guru hak jenis suka duk tanya mu awam apa dia, hak ni hak tu lagi kena mentelaah lah. Kalau hak jenis duk tanya duk macam biasa begini, tak apalah, dia tak tanya ni mu. Allah, malam ni mentelaah, takut esok kena kat kita. Macam mana kita nak jawab? Tambah pula kita masuk tua dah, umur 40 lebih, duk sama dengan budak-budak, dia duk nampak hak kita. Tu mu. Allahu Akbar. Kalau tak boleh malu kat budak-budak. Jadi selalu bila tengah malam teringat sesuatu ilham yang Allah bagi, bangun. Nak tidur tak jadi, tulis dulu. Pasal duk mengapai ke, duk ingat duk, tulis dulu. Maka bincanglah dengan isteri ni. Kita dulu masa kerja pejabat, kita kerja sungguh-sungguh sampai bila mai satu ilham malam ni, apa nak buat esok pejabat, tulis ni, tulis. Kerana apa? Nak jaga prestasi kita kerja ni. Ni kita buat menuntut ilmu ke buat ibadat ni kerana Allah. Allah duk uji kita ni.
Kita nak perelok dah ibadat kita, ataupun nak buat sambil lewa begitu. Allah tengok. Kalau kaitan dengan rezeki hang, periuk nasi hang pulun betul-betul mai ibadat kat aku, hang buat cincai saja. Allah tahu dah. Allah tahu. Allah tengok dah. Allah tengok. Apa kita nak jawab? Nak mengaku kita telah korban betul-betul kerana Allah. Kalau kita boleh rasa begitu, syukurlah. Ya, sebab itu juga taufik kepada Allah. Allah anugerahkan kita taufik tu. Boleh kita rasa begitu. Kalau tak rasa begitu, maknanya dengan Allah lebih kuat. Tok Guru kami bagi tahu lagi, teringat lagi Tok Guru ni. Tok Guru ni zuhud. Ustaz Helmi kenal lah Tok Guru kita ni. Jadi Tok Guru kita macam Tok Guru depa ya. Dia ni tak berapa sangat mau dunia ni. Dia hidup dia sangat-sangat sederhana. Dia mati pun atas kati yang budak-budak buat paku sengitnya. Tang tulah dia meninggal. Mata dia duk nampak dia punya siling rumah tak ada. Nampak dia panggil kayu kasau dia tu. Semua tu budak-budak belah duk nampak orat-orat mata gaji tu ya. Hak tu dia mati dengan hak tu lah. Dia tak ada apa. Dia kata apa kat kita? Dia kata, weh, kalau dunia nak kira, cuba kita tengok. Ambo pun biasa dia kata gih motong getah ni. Orang motong getah. Bila dia habis motong getah, dia duk kumpul kerap tu. Di tangan dia, jari dia penuh menitik getah-getah tu. Jadi dia tarik dak hak nitik, dia tarik ni. Lepas tu dia buat macam bola, dia buang dalam skrap tu sebab hak ni pun nak ditimbang juga. Hak ni pasal apa? Memberatkan timbangan, dapat duit lebih. Mungkin harga tak banyak mana, tapi nak kira sampai teratur. Dia kata, kita kalau hak dengan Allah tak kira dah. Lebih kurang cincai ya. Dia kata, paknakan kita kah? Itu dia. Tok Guru kan, dia bagi kesedaran kita bahawa kalau dengan Allah kita berkira macam tu, nampak? Kalau dunia kita harap nak dapat lebih macam tu, dengan dia ibadat kita kira. Bila kita rasa macam ni, kita habis yang fardu, kita berasa nak jaga pula, nak lebih-lebih dengan Allah. Nak lebih-lebih dengan Allah. Allah perhati kita. Kalau buat dunia, hak cincai-cincai pun kita nak, kerana nak lebih dunia. Tapi dengan Allah patut kita lebih. Ini pengajaran daripada guru-guru. Sebab tu kita kata tadi, di antara asbab kita nak mendapatkan pengekalan taufik dari Allah, dampingilah dengan alim ulama, masyayikh, tok syekh, para wali-wali ya. Kalau kita tak kenal wali pun, kita orang-orang yang soleh, yang baik-baik ya, kita dampingi mereka kerana mereka menunjukkan kita jalan kebenaran, insya-Allah. Baik. Jadi sekarang kita dah ada tahu bahawa ketetapan taat itu semata-mata datang daripada Allah. Macam mana respon kita, tindakan kita? Kita jaga sungguh ketaatan ini. Sambil kita bersyukur, kita jaga sungguh. Kita kekalkan dia. Ya, kalau hilang ketaatan ini, kita menyesal. Itu dia. Barulah Allah akan tambahkan kepada kita ma'rifah, pengenalan yang lebih kepadanya, dan akan menambahkan kepada kita jalan-jalan, yakni jalan-jalan Allah, insya-Allah. Baik, yang kedua, ketika ditetapkan melakukan kemaksiatan, hak yang kena ditetapkan oleh Allah dengan maksiat, hak ni kita kena faham betul. Sebab saya dah pernah hurai di sini pasal apa Allah Ta'ala tetapkan kita dengan suatu perkara. Ketetapan Allah itu muafakat dengan ilmu dia. Allah tak tetap begitu, melainkan dia sudah mengetahui dah. Dia tahu dah dengan ilmu dia apa yang nak dipilih oleh hamba tu. Walaupun diberikan perkakas yang cukup dengan ilmu, dengan hantar seorang rasul, dengan hantar satu kitab, bagi tahu pun dia nak buat maksiat, maka Allah Ta'ala tahu dah passion nak pilih maksiat, Allah tetapkan dengan maksiat. Na'udzubillah. Adakah Allah redha? Allah tak redha. Adakah Allah terima dia kalau dia bertaubat?
Allah sangat-sangat terima dia. Allah akan ampuni kalau dia balik semula ke Allah. Dia, ya, itu keadilan Allah. Baik. Mari kita tengok. Ketika ditetapkan melakukan kemaksiatan, maka dia orang yang melakukan maksiat tadi harus menghadapinya dengan istighfar. Kena banyak istighfar. Pasal apa aku ni jadi macam ni, ha? Pasal apa Allah Ta'ala tetapkan aku ni? Mestilah dengan pengetahuan dia tahu hatiku memang minat aku ni. Mesti ada benda tak kena dengan aku ni. Tu muhasabah lah. Baru datang istighfar itu. Kemudian taubat. Kalau dosa kecil dengan istighfar, membanyakkan amalan-amalan kebajikan, gugur dosa-dosa kecil. Kalau dengan taubat, mesti dengan, kalau dengan dosa besar, tak dapat tidak dengan taubat yang nasuha, taubat yang bersih. Ada syarat-syarat dia. Kalau dalam kitab Minhajul Abidin bagi Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, adab-adab orang nak bertaubat ini disusun cantik lagi. Kita tahu bahawa untuk melakukan taubat mesti ada 3 perkara. Kalau dosa kita dengan Allah, kalau dosa kita dengan makhluk, kena tambah yang keempat. Kalau kita dosa kita dengan Allah seperti tak semayang, dosa kita dengan Allah saja, kena cukup 3 perkara dulu. Pertamanya, dia panggil berhenti daripada buat maksiat. Berhenti terus daripada buat maksiat. Ini syarat dia. Bila berhenti buat maksiat, hak mana maksiat kita buat, stop dah, tak buat dah. Pertama. Yang kedua, menyesal di atas perbuatan yang lalu. Haduk buat dah ni menyesal, nadamah. Sehingga taubat itu dikatakan nadamah. Tidak ada taubat jika tidak ada penyesalan. Menyesal sungguh. Menyesal ni dengan malu semua cukup. Jangan duk menyesal tapi duk seronok cerita kat orang. Kadang-kadang kita jumpa member-member, hampa tahu dah aku dulu ni, aku duk seronok cerita maksiat dia. Tu bukan menyesal ni, rasa bangga pula hebat lawan Allah. Jadi untuk orang yang betul-betul menyesal, dia malu perbuatan itu, menimpa diri dia dah, menimpa diri dia. Dia tak mau dah anak bini dia, orang kampung dia, jiran adik-beradik dia tak mau benda ni. Itu dia betul menyesal. 2, yang ketiga, dia mestilah orang kata berikrar tak akan melakukan lagi, berazam tak akan melakukan lagi dosa-dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni 3. Kalau dosa dengan Allah. Kalau dosa dengan makhluk, kena tambah 1 lagi. Dosa dengan manusia kena tambah 1 lagi. Kalau kita zalimi orang kerana mengambil hartanya dengan tiada kebenarannya, pulangkan semula harta dia dengan memohonkan maafan. Kalau harta tu pun dah tak ada dah, bayar ganti rugi. Kalau nak bayar ganti rugi, harta pun tak ada dah, duit pun tak ada dah, minta dia halal. Tu dia. Ya. Kalau kita mengumpat dia, padan dengan pergi cerita kat dia, aku mengumpat hang dulu, minta ampun dan minta maaf. Ya. Kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i, kena sebut dengan jelas apa yang kita buat kat dia tu, hak tu yang tak tahan. Ya. Tu yang kita kalau boleh nak ikut mazhab lain lah. Mazhab lain pakat dok kata maaf belaka no, hak lama-lama. Waktu raya kita macam tu lah. Pasal apa? Tak mampu nak pi menuntut maaf kepada orang yang kita lakukan. Baik. Kalau kita pi minta maaf kat dia padahal dosa kita besar sangat. Kalau pi duk minta maaf, dia katuk dengan kayu 3-4 rebah bang tu dah. Macam mana nak buat? Ada jalan keluar dia. Kalau nampak membahayakan diri, tak sapilah, jagalah. Cuma pergantungan dengan Allah semakin kuat. Minta ke Allah ini, tapi nak jadi asbab, nak minta kepada Allah tu jangan minta sajalah. Buat kebajikan, tuju dulu kat hamba Allah tu.
Kalau sedekah hari ni RM2, RM1 untuk aku, RM1 lagi untuk kawan ku tu. Nampak? Kalau baca Quran ni, hak baca belah pagi untuk aku, belah petang untuk dia nunum. Mudah-mudahan bila sampai di sana dia tahu pahala dia baca Quran, dia penigan baca Quran. Mai mana pahala banyak. Malaikat kata nun kawan hang hak mengumpat hang tu, dia tuju ke hang. Alhamdulillah. Bujuk pasal apa duk kira-kira terlepas dah. Selamat. Tu dia. Merendah diri, berhajat sungguh dekat Allah. Ya. Jadi kita tak payahlah duk pisau tengkuk kalau nampak bahaya. Ya. Jadi maknanya kita buat kebajikan, tuju dekat dia, mudah-mudahan dia mati nanti dia tahu bahawa kita ikhlas di atas dunia, cuma malu nak pergi kat dia. Yang keduanya, kita tahu bahawa kita bergantung dengan Allah. Moga-moga Allah Ta'ala bagi hati dia tu jadi pengampun kepada kita. Itu sajalah. Ini kaedah dia. Itu pun dalam kitab Imam Ghazali Minhajul Abidin dihuraikan lagi cara dia macam mana. Kalau balik maksiat, buat maksiat tu dengan baju-baju pakai seluar apa, mustukin kasut apa semua, rendam habis-habis dulu. Tu dia. Cuci semua pakaian-pakaian